أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang dihormati pensyarah ataupun penyelia saya untuk praktikum kali ini, iaitu Encik Rusli atau Ustaz Rusli bin Ismail. InsyaAllah pada hari ini saya akan membuat satu pembentangan berkenaan dengan refleksi pertengahan praktikum, di mana tugasan ini merupakan tugasan wajib yang perlu dilakukan oleh pelajar yang berpraktikum apabila telah sampai minggu yang kelima, insyaAllah. Okay, sebelum tu, nama saya Ahmad Abdullah bin Uthman. Saya berpraktikum di sebuah sekolah iaitu Sekolah Rendah Islam Darul Iman Seribu Hijal. Sekolah ini terletak di Kemaman, Hijal Kemaman. Okey. Untuk kali ini, praktikum kali ini bagi saya amat mudah sedikitlah. Sebab apa? Sebab alhamdulillah saya diberi keringanan lah. Sebab apa? Sebab diberi peluang untuk berpraktikum di sekolah di mana saya tengah bekerja sekarang ni. Ini bukan satu peluang untuk saya lah. Okey, bagi suasana environment sekitaran berkenaan dengan sekolah ni, ialah yang pertama saya dapat beritahu hubungan yang disalinkan atau terbina antara guru dengan murid, guru dengan staff, dengan guru dengan guru sama guru. Hubungan yang dibina ibarat macam satu hubungan kekeluargaan, di mana mereka ni saling bertegur sapa, tidak sombong, buat apa-apa dia sebut nama. Contohnya antaranya ialah apabila ada orang kata rewang lah, kita berbackwork ataupun buat kerja, buat makan-makan ke, guru dan juga staff ni, guru bahagian pentadbiran dan juga staff ni diorang ni akan bekerjasama untuk menyiapkan contohnya macam makanan ke, akan buat makan-makan bersama. Iaitu antara satu yang saya dapat lah sepanjang saya bekerja setahun setengah di Seri Hijal ni. Itu antara yang pertamanya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita pergi kepada lokasi sekolah ni. Kita pergi pada simple je. Sekolah ni terletak di Bandar Cukai Kemaman, berhampiran dengan Pasar Desa Basun. Lepas tu apa lagi? Okey, berkenaan dengan pelan sekolah ni, bagaimana yang terpapar pada skrin ni, dia ni berhampiran dengan kompleks Paya Lasir, bangunan kompleks Paya Lasir, berhampiran dengan Sabasun di Hijal. Okey, seterusnya saya pergi kepada kelas yang saya dipertanggungjawabkan untuk berpraktikum. Alhamdulillah, setelah dibuat penjadualan untuk guru berpraktikum ni ditugaskan untuk mengajar. Alhamdulillah, saya telah diberikan amanah oleh guru penolong kanan pentadbiran, itu Encik Muhammad Syahir, Ustaz Syahir, untuk mengajar kelas 2 Abu Hurairah sepanjang saya berpraktikum selama seminggu ni. Alhamdulillah. Okey lah, ni merupakan pelang kedudukan murid 2 Abu Hurairah, di mana bilangan murid bagi kelas 2 Abu Hurairah ni ialah seramai 20 orang. Okey, 11 orang murid lelaki, 9 orang murid perempuan. Okey, ni antara kedudukan pelang kedudukan dan mana murid tu tengah belajar dan juga mengaji kat depan tu. Ini merupakan kedudukan kelas lah. Okey, seterusnya kita beri straight to the point, iaitu isu yang timbul. Okey, kita sambung. Isu yang timbul sepanjang saya berpraktikum selama 5 minggu di Seri Hijal. Yang pertama, disebabkan oleh pandemik COVID-19 ni yang melanda kita sekarang ni. Okay, antara isu yang paling famous lah sebenarnya apabila COVID-19 ni, kita terpaksa mengikuti pembelajaran secara PDPR, secara di rumah, menyebabkan
pembelajaran pun terpaksa dilakukan secara online atau orang panggil alamat cara talian. Lepas tu berkenaan dengan pembelajaran secara talian ni, Sri Kejal telah memilih orang kata satu pelantar ataupun cara untuk melakukan kelas secara online melalui Google Meet. Okay, lepas tu isu yang berkaitan dengan isu yang timbul panjang berpraktikum ni ataupun panjang kelas secara PDPR ni melalui Google Meet, iaitu murid tidak dapat, yang pertama iaitu murid tidak dapat sertai kelas secara online melalui Google Meet. Okay, ini saya telah buat satu analisis berkenaan dengan jumlah kehadiran murid berdasarkan kelas PDPR kali yang kedua yang telah berlangsung pada 27 hari bulan 5 2021. Okay, sebagaimana yang boleh lihat kat situ, jumlah kehadiran murid yang hadir kelas pada tarikh tersebut ialah seramai 15 orang bersamaan 75%. Manakala yang tidak hadir iaitu seramai 5 orang bersamaan dengan 25%. Okey, kat situ saya telah letak kehadiran yang saya telah catat berkenaan dengan murid yang hadir sepanjang 27 hari bulan 5 baru ni. Dan kat situ saya ada 14 tapi rupanya 15. Saya tertinggal seorang tu ketika saya tengah mengajar, saya tak sedar dia masuk. Jadi jumlah sebenarnya ialah 15 orang per grup. Okey, seterusnya kita pergi kepada punca. Punca murid tidak dapat menyertai kelas yang dilakukan secara atas talian melalui pelantar Google Meet. Okay, punca yang pertama ialah punca ibu bapa yang bekerja, di mana sebagaimana kita tahu, sebagaimana untuk makluman kepada kita berkenaan dengan kebanyakan murid di sekolah Sri Kejal ni, mereka golongan ibu bapa ni dia orang ni bekerja. Okey, bekerja, ada yang bekerja sendiri dan juga bekerja kerajaan. Okey, punca pertama berkenaan ibu bapa yang bekerja menyebabkan tidak dapat menyertai Google Meet. Okey, itu punca yang pertama. Punca yang kedua iaitu line internet ataupun line internet terhad ataupun kita campaian internet terbatas ataupun mudahan kata ialah data internet itu kadang-kadang terhad juga. Okey, selain itu yang saya bertambah ialah berkenaan dengan jumlah bilangan anak yang terpaksa mengikuti pembelajaran secara di rumah ni. Bilangan anak yang ramai menyebabkan ibu bapa terpaksa berkorban ataupun tidak turut serta dalam Google Meet yang dijalankan di sekolah. Okey, apakah langkah yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi masalah ini? Okey, langkah yang pertama iaitu ibu bapa, guru telah menghubungi ibu bapa murid yang tidak dapat sertai kelas, sama ada dilakukan dengan cara guru ataupun saya sendiri WhatsApp kepada ibu bapa murid yang tak dapat menyertai kelas secara talian tu, dan tanyakan sebab apa tak join ni, tak sertai. Banyakkan daripada mereka kata orang yang bekerja dan juga mempunyai bilangan anak yang ramai yang terpaksa mengikuti kelas pembelajaran secara atas talian juga. Okey, yang kedua, apa yang telah guru lakukan untuk mengatasi masalah ini? Guru juga, saya sendiri telah menyediakan nota pembelajaran secara PowerPoint slide, dan saya akan hantar kepada dalam grup WhatsApp. Dalam tu semua ibu bapa murid untuk kelas Abu Hurairah ni ada dalam tu. Sekiranya murid tak dapat join Google Meet, okey, jadi dia akan buat apa? Dia akan download ataupun buat turun slide yang telah saya hantar dalam grup WhatsApp tu, dan anak-anak murid boleh baca dan ikut serta. Okey. Ataupun cara yang ketiga iaitu yang saya telah buat satu rakaman video pembelajaran bagi memudahkan murid untuk mengikuti ataupun membuat revision ataupun ulang kaji untuk
mengukuhkan pembelajaran mereka. Contohnya, apabila saya sudah buat video, saya akan post dalam YouTube dan bagi bagi link ataupun pautan tu ke dalam grup ibu bapa supaya diorang ni dapat mengikuti semula pembelajaran yang berlaku pada hari tersebut. Okey, seterusnya pergi kepada isu yang kedua, iaitu murid tidak dapat memberi tumpuan semasa kelas secara online ini berlangsung. Okey, kita pergi pada punca dia. Punca yang pertama iaitu sebab apa? Sebab tumpuan murid terganggu dengan suasana pembelajaran di rumah. Itu sudah semestinya kerana murid ni tak semua murid ni mempunyai yang kata kehidupan yang selesa lah, kerana ada adik-beradik yang ramai, rumah sempit dan tak ada ruangan yang boleh memastikan murid ni dapat mengikuti kelas dalam keadaan suasana yang sunyi ataupun aman daripada gangguan. Okey. Lepas tu yang kedua berkenaan dengan murid ni gagal untuk menguasai cara pembelajaran secara Google Meet dengan berkesan. Maksudnya ialah apabila pembelajaran secara Google Meet ni berlangsung, tugas murid ialah untuk mahir terlebih dahulu berkenaan dengan cara untuk menggunakan mikrofon. Yang mana contohnya apabila guru bercakap, murid ni akan ada setengah murid yang tak alert, tak peka dengan mic yang ada kat bawah tu. Apabila guru sedang bercakap, lepas tu murid itu terlupa untuk tekan mutekan mic tu, menyebabkan apabila guru sedang beri penerangan atau bercakap ke depan, menyebabkan kelas yang sedang berlangsung tu terganggu. Okey, itu menyebabkan pembelajaran murid tak dapat memberi tumpuan semasa kelas secara online berlangsung. Okey, lepas tu kita pergi pada langkah. Okay, langkah untuk mengatasi masalah berkenaan dengan murid tidak dapat memberi penumpuan atau tumpuan semasa kelas secara online ni berlangsung. Okay. Iaitu melalui Google Meet lah. Langkah untuk mengatasi masalah ni ialah guru mencadangkan, saya sendiri maksudnya, murid ni diminta terlebih dahulu bersedia lebih awal sebelum EBPR pembelajaran tu berlangsung. Okay, mana kata ialah guru terlebih dahulu akan sebelum adakan kelas, guru akan memaklumkan terlebih dahulu kepada murid dalam grup WhatsApp. Murid perlulah sediakan terlebih dahulu bahan-bahan mengajar, bahan-bahan belajar, contohnya buku teks, buku tulis, buku aktiviti dan alatan-alatan tulis, contohnya pembaris, pen, pemadam. Okay. Tujuan untuk apa? Untuk memudahkan atau memberi keselesaan kepada pelajar apabila pembelajaran secara online ni, secara Google Meet ni berlangsung. Okey, lepas tu yang kedua berkenaan dengan langkah yang kedua berkenaan dengan murid gagal punca yang kedua, murid gagal menguasai cara pembelajaran secara Google Meet dengan berkesan. Okey, lepas tu cara untuk atasinya ialah dengan cara, langkah dia ialah dengan cara mengamalkan, murid ni perlu mengamalkan disiplin semasa pembelajaran berlangsung. Maksudnya kat sini ialah apabila pembelajaran berlangsung, pembelajaran berlangsung dan guru memberikan penerangan kat depan, jadi murid ni perlulah mengamalkan sikap disiplin, iaitu apabila sebagaimana yang telah diberitahu oleh guru, apabila guru bercakap, yang ni saya pesan kepada murid saya, apabila guru bercakap, tolong tak tutup mic, mutekan mic tu. Awak hanya boleh buka mic bila cikgu tanya, ataupun awak ada persoalan nak jawab, persoalan awak nak tanya. Okey, tu sahaja awak boleh buka mic. Yang pertama iaitu bila awak nak bertanya sesuatu dan lepas tu awak terus mutekan balik. Nak tanya sesuatu awak buka mic dulu, lepas tu baru lepas dia habis cakap tu soalan tu terus mute balik. Okey, yang kedua apabila guru bertanya.
Bila guru bertanya sesuatu, contohnya guru kata, okey Ali, apakah hukum, contohnya apakah hukum bla 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 gitu, ya Ali pun barulah bertukar mic, onkan mic, lepas Ali jawab tu terus Ali kena mutekan balik, tekan mute balik. Supaya apa? Supaya pembelajaran tidak terganggu. Contohnya kawan-kawan apabila nak dengar cikgu bercakap ataupun beri penerangan, tidak ada berlakunya gangguan semasa penerangan tu berlaku. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengetahuan yang saya perolehi, pengetahuan baru yang saya perolehi sepanjang 5 minggu saya berpraktikum. Yang pertama iaitu saya telah mempelajari satu ilmu baru iaitu cara untuk membuat penulisan RPH yang mengikut standard yang telah ditetapkan oleh KPM. Iaitu yang pertama, dalam penulisan RPH itu perlulah mempunyai maklumat umum. Okay. Maklumat umum. Lepas tu barulah perlu adanya iaitu langkah-langkah dan untuk jadual tu. Yang pertama bermula dengan pendahuluan, set induksi, lepas tu langkah 1, langkah 2, langkah 3, yang terakhir penutup. Okey, sebelum tu saya juga terdapat ilmu baru berkenaan dengan setiap guru perlulah meletakkan objektif pembelajaran di hadapan kelas bagi bertujuan untuk memastikan murid dapat mengetahui apakah objektif pembelajaran yang akan dipelajari oleh murid pada hari tersebut berdasarkan tajuk yang akan dipelajari. Ini saya dapat daripada guru pembimbing saya iaitu Puan Nurul Pariati semasa saya dibimbing ataupun disediakan oleh beliau. Okey, lepas tu berkenaan dengan ilmu baharu yang kedua. Ni saya peroleh juga cara untuk menjadikan PMT, pembelajaran dan pengajaran tu yang sedang berlangsung tu dapat menarik minat murid dan supaya dapat menjadikan murid ni memberi tumpuan semasa pembelajaran tu berlangsung. Iaitu dengan cara macam mana? Dengan cara iaitu guru perlulah menggunakan orang kata bahan bantu mengajar atau alat bantu mengajar yang menarik. Ataupun sebagai contohnya ialah bermulanya daripada di awal sekali pembelajaran iaitu kata set induksi. Set induksi. Macam mana kita nak beri penumpuan ataupun menimbulkan tanda tanya kepada pelajar. Kita sebagai guru ni perlulah menggunakan gambar yang dapat mewujudkan tanda tanya kepada pelajar berkenaan dengan tajuk apa yang kita akan belajar pada hari ini. Itu berkenaan dengan cara untuk tarik tumpuan dia untuk fokus kepada apa yang berlaku kat depan ataupun pengajaran yang berlaku di hadapan. Itu berkenaan dengan induksi. Bagi untuk menarik minat pelajar ni, guru perlulah menyediakan satu aktiviti yang dapat mewujudkan perasaan seronok dalam diri pelajar tu apabila pelajar tu melibatkan diri dalam pembelajaran dan pengajaran. Sebagai contoh, guru boleh mewujudkan ataupun membuat satu permainan yang berbentuk hiburan. Contohnya ialah aplikasi yang ada dalam internet iaitu sebagai contoh kita boleh guna Kahoot ataupun Quizizz. Dua aplikasi ni, medium ni merupakan satu orang kata alat yang dapat menarik minat pelajar kan. Dalam dua aplikasi ni mempunyai muzik atau kata apabila murid ni join ataupun sertai permainan aplikasi tersebut, mereka ni akan dapat belajar sambil bermain kerana disertai dengan video animasi yang menarik dengan bunyi-bunyinya
ini akan menjadikan suasana itu tidak sunyi dan menyebabkan mereka ni ceria. Macam tu lebih kurang. Okey, ini merupakan salah satu daripada perkara ataupun pengetahuan baru yang saya perolehi sepanjang 5 minggu saya ni berpraktikum. Okey. Itu je kot untuk berkenaan dengan pengetahuan baru yang saya peroleh. Okey, sekian saja pembentangan saya berkenaan dengan refleksi pertengahan praktikum untuk kali ini. Saya harap segala salah dan silap saya sepanjang membuat pembentangan ini dapat dimaafkan, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.